Datuk, Ya. tadi dalam ucapan Datuk menyebut disebabkan untuk USPD baru ni KLIA di bawah pentadbiran beliau juga. Nanti mungkin tugas dia agak mencabar, kena komitmen lebih sikit dari segi kewaspadaan semua tu. So sekarang macam mana Datuk jangkakan? Okey. IPD KLIA ini IPD yang unik lah, sebab dia bukan menjaga masyarakat ataupun kawasan industri seperti IPD yang lain. IPD KLIA ini dia menjaga dua airport ataupun tempat kawasan penting lah bagi negara kan, di mana adalah pintu masuk dan keluar negara. Jadi sensitiviti IPD ni berbeza lah dengan IPD yang lain, dan dia melibatkan pelancong, kedutaan dan juga warga negara asing lah yang masuk dan juga keluar daripada negara ni lah. Jadi setiap insiden yang berlaku di airport ni adalah sangat sensitif dan selalu mendapat perhatian bukan sahaja satu negara tapi juga seluruh dunia lah. Seperti mana yang berlaku beberapa tahun dulu, kes pembunuhan warga negara Korea Utara. Okay. Walaupun bukan melibatkan mangsa, bukan warga negara kita, suspek pun bukan warga negara kita, tapi airport tu dijadikan tempat berlakunya kejadian tersebut lah. Dan kejadian yang terbaru ni pun menggambarkan satu insiden yang boleh berlaku di mana-mana jugalah insiden tersebut, tetapi kebetulan benda tu berlaku dalam kawasan airport lah. Jadi apa-apa boleh berlaku di kawasan airport tu, sebabnya orang awam boleh masuk tanpa sebarang kawalan yang ketat lah. Tidak seperti airport-airport yang lain di negara-negara yang lain di mana nak masuk kawal dia ada scanner dan sebagainya lah. Even kalau bawa mercun masuk pun kita tak dapat detect. Jadi ini salah satu aspek yang saya percaya pihak airport sendiri akan kaji dan kementerian berkaitan untuk menghadkan ataupun ada kawalan yang lebih ke atas ni lah. Jadi itu satu perkara yang kita nak melihat ke hadapan. Okay. Walau bagaimanapun, respon yang kita buat sama ada daripada pihak polis ataupun pihak airport authority itu adalah baik, berjaya mengawal keadaan dengan segera, menghindarkan kejadian yang lebih buruk berlaku, dan mengasingkan suspek yang terlibat dan juga mengembalikan keselamatan airport dengan segera dalam keadaan yang biasa lah. So saya melihat respon yang berlaku pada ketika itulah. Okey, ada lagi soalan? Memandang situasi sekarang sedikit meningkat, adakah boleh memberi lebih confirm kepada KLIA dalam tahap lebih patrolman, lebih anggota di kawasan sana? Okey. Memang perkara ni kita selalu bincang dan juga beri tumpuan untuk meningkatkan efisiensi kita punya, sama ada pihak anggota polis itu sendiri ataupun airport authority lah. Dan salah satu perkara yang kita akan tambah baik adalah dengan menggunakan so-called self control skuter, yang mana saya telah rancang daripada awal tahun lagi untuk beli ataupun menggunakan self control skuter ni, dan Kerajaan Negeri Selangor telah bersetuju untuk membeli bagi tujuan ini, untuk kegunaan polis Selangor. So kita akan dapat skuter ni dalam masa yang terdekat lah. Jadi bila ada skuter ni, faham tak skuter yang saya cakap ni, lebih cepat respon polis dan lebih luas kawasan rondaan petrol dalam masa yang singkat lah. Ini salah satu kaedah yang pihak polis akan guna pakai lah nanti. Lain-lain kawalan sama ada di tingkat 3 ataupun tingkat 5 adalah seperti biasa. Sebab tu kita boleh respon cepat dalam keadaan tersebut. Dan ada soalan kenapa kita engage. Kita tidak menggunakan kaedah engage pada ketika itu, melihatkan itu adalah kawasan awam. Lebih baik kita
keluarkan dia daripada kawasan itu dan selamatkan orang awam dulu. Itu kaedah yang terbaik daripada kita engage dengan suspek yang bersenjata api. Dia kata semalam priority was the safety of Yes. Sebab ada soalan kenapa kita anggap kalau kita engage dengan dia, keadaan mungkin lebih buruk. Dia kalau lepaskan tembakan, situ adalah kawasan awam yang ramai orang, kanak-kanak pun ada kat situ. Jadi pendekatan yang diguna dan tindakan respon oleh pihak polis dan juga pihak airport authority adalah cepat dan terbaik lah untuk saya lah. moving forward, adakah Polis Selangor akan mungkin meletak lebih banyak peralatan scanner di tempat-tempat Yang tu bawah airport. Dan kita akan cadangkan pada pihak airport lah untuk ada kawalan yang lebih baik lah. Terutama orang awam yang masuk tu, sekiranya dia membawa mercun ke senjata api, kita boleh kesan daripada awal lagi. Tok, ada perkembangan tentang keadaan mangsa yang ditembak itu. Yang terkini dia masih stabil dan kita doakan supaya mangsa ni akan sembuh cepat lah. Yang tu saya tak dapat komen lah. Itu urusan doktor dan juga tim rawatan dia lah. Okay. Lain-lain keadaan dia itu bawah pihak hospital lah. Apa yang maklumat yang pihak polis terima, dia dalam keadaan sihat. Dia masih menerima beberapa lagi siri rawatan. Dan kita sama-sama doakan lah. Dia pulih dan juga sembuh lah. Okay? Datuk, setakat ni saksi berapa orang dah ambil keterangan Kita lah ambil 11 11 keterangan saksi. Termasuk siapa tu kan? Termasuk mangsa yang kena tembak, yang kena mercut, pengawal keselamatan di airport, anggota polis, dan doktor lah yang merawat. Ada 2 doktor, satu yang daripada KLIA itu sendiri dan satu lagi daripada hospital. Okay. Dan kita juga akan memanggil beberapa lagi saksi yang terlibat dalam perniagaan, ahli keluarga dan juga beberapa yang lain yang boleh bantu siasatan. Untuk yang isteri suspek tu dah Sudah. Status mana suspek? Masih diteruskan, kita percaya dia masih dalam negara lagi dan kita percaya dia masih ada dalam milik senjata api itulah. Jadi saya menyeru seperti mana saranan pengarah JSJ supaya penama ni tampillah ke balai polis yang terdekat, serah diri lah, dengan cara baik supaya memudahkan semua pihak. Okay. Dan kita pun telah ada tim-tim yang untuk menjejak dia lah di lapangan. Datuk, setakat ni mungkin ada kesan belas kenderaan suspek dilihat di Yang tu tak dapat didedahkan lagi dalam siasatan. Biarlah polis lakukan kerja sampai tertangkap lah penama ni. Ya. Itu memang yang suspek utama yang sedang diburu tu ataupun ada orang-orang lain mungkin upahan? Tak ada. Saya dah mengesahkan kat sini banyak yang viral dalam social media. Tidak ada penglibatan orang lain. Kita telah mengesahkan melalui keterangan saksi yang boleh mengesahkan identiti suspek ni dan juga melalui CCTV. So, penama yang melepaskan tembakan di KLIA dalam kejadian tempoh hari itu adalah suami kepada mangsa ni, iaitu Hafizul. So, tak ada lain daripada itu. Okay? Sebelum dia bergerak solo lah. Ya, buat masa ni dah siasatan dia bergerak solo. Datuk, ada orang kata kenapa polis tidak menangkap dia selepas tangkapan yang dibuat awal tahun kes bukan Bagi kes 506 awal tahun ni kita tangkap dan kita remand 3 hari. Dan siasatan perlu dilengkapkan sebelum sebarang tindakan untuk rujuk kepada pihak pendakwa raya dan tuduhan. Jadi masih dalam siasatan lagi benda. Datuk, Ya. Datuk, sekadar ada double confirm yang kes yang ditangkap tu 506 ugutan terhadap isteri. Ugutan terhadap isteri yang dibuat oleh isteri.
mangsa tu. Semasa tanggapan pula tak arahan untuk memisahkan suspek dengan isteri dia. Belum sampai ke arah tu lagi lah, masih dalam siasatan. Pada waktu itu kita tak nampak dia punya ancaman itu begitu besar lah. Jadi setiap kes rumah tangga ni dia ada dia punya peringkat-peringkat dia. Jadi kalau kita ada keterangan yang cukup, baru kita akan dapatkan perintah interim dan sebagainya lah. Jadi ini adalah proses siasatan. Kita tak boleh lah tiba-tiba apa-apa kes 506 kita nak dapatkan interim tu, dia ada dia punya prosedur dia lah. Jadi pada waktu itu kita tak dapat detect ancaman dia begitu besar. Okay? Datuk, Datuk, mungkin pihak polis dan juga pihak airport akan review balik semula safety di bukan di KLIA, mungkin di airport-airport lain. Yalah, seperti mana yang pernah dikatakan oleh pengarah JSJ tempoh hari, kita akan semak balik lah supaya kejadian seperti ini boleh dicegah lebih awal lagi. Seperti mana yang saya kata tadi lah, kalau orang bawa mercun masuk dalam airport tu, kita tak boleh tahan dia. Sebab itu tempat awam. Dia kat airport tu dia ada airside dengan landside. Airside tu memang larangan lah. Di landside tu yang open. Jadi kat pintu masuk tu, kalau orang bawa mercun contohnya, sama macam dia bawa mercun di tempat awam. Jadi mungkin di situ kena ketatkan lah supaya orang tak bawa barang-barang yang terlarang yang boleh membahayakan orang awam ataupun mereka yang pergi ke KLIA ataupun airport tu terancam lah. Selain daripada scanner dan juga tadi buat kata motor apa macam beam tu kan, skuter, apakah lagi cadangan lain yang mungkin polis akan bagi kepada pihak airport? Saya nampak dua ni lah. Salah satunya adalah lorong tu. Lorong yang hampir dengan pintu tu, lorong tu tidak boleh dibuka kepada orang awam. Kan sama ada ketibaan ataupun departure kan. Tingkat 5 dan tingkat 3 tu kan. Lorong yang paling hampir dengan pintu masuk tu, dia punya risiko dia tinggi lah. Orang boleh parking dan dia boleh masuk. Sama ada dia buang something, yang tu yang risiko dia tinggi. So lorong yang ke dalam tu patutnya tidak dibuka kepada orang awam. Itu cadangan Datuk lah ni. Ini cadangan daripada pihak polis dulu lagi. Dulu pun kita tak bagi orang awam masuk. Sebab apa? Faktor keselamatan. Dia mendedahkan lagi faktor menggugat keselamatan di kawasan airport. Orang boleh drive, beberapa langkah dia boleh bawa masuk lah nanti tanpa kawalan. Kalau outer lane tu dia sempat lagi. Kita ada anggota polis yang ronda. Lebih sukar lah orang buat sesuatu yang tidak diingini. Okay. So ini antara perkara lah. Baik. Okay, thank you very much.